Bab 20 ke muka surat 20? Bab 20 muka surat 49. Betul ke salah? Bab 20 muka surat 49. Mempersendakan kesucian agama. Betul? Okey. Baik, alhamdulillah. Yang dalam talian boleh follow menggunakan kitab 50 ciri munafik. Kita sampai kepada muka surat yang ke-49, bab yang ke-20. Tutup. Bunyi bising. Okay. Baik, alhamdulillah. Mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini insya-Allah, Quran itu adalah satu syifa, insya-Allah memberi kebaikan, keafiatan, kesejahteraan untuk kita dari dunia sampai akhirat. Yang hidup didoakan, yang mati juga didoakan, yang sedang berhajat Allah tunaikan hajat-hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan, dan tolong bawa ruh kita sekali insya-Allah ke Baitullahil Haram. Sekarang jemaah Al-Fawaz Travel baru je masuk ke dalam Masjidil Haram dan menunaikan ibadah umrah yang pertama setelah mereka baru sampai pada pagi tadi. Okay, sekarang ni masih pagilah di sana. Okay, jadi yang pertama kali yang dalam sakit kaki, lemah sebelumnya, Allah beri kekuatan luar biasa, sihat walafiat, insya-Allah selesai tawaf, sa'i, bertahallul dan dapat insya-Allah beriktikaf di Masjidil Haram dan duduk semula di hotel penuh kerehatan insya-Allah. Okay, baik, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, nampak kemas, elok, teratur duduk. Okey, sopan. Sebab baru bagi salam kan. Lepas 1 jam boleh sopan. Masya Allah ya. Semoga terus-terusan sopan. Kalau kita hantar anak cucu kita pergi sekolah, pergi comel, bersikap rapi, elok. Balik kasut pun dah jadi hitam, tak jadi dah kasut putih ya. Jadi mak-maknya mengaji macam mana? Sopan ustazah duduk atas sejadah diam-diam, tapi takut mulanya tegak tiba-tiba jadi bongkok kan. Apalah sebabnya? Sebab kelas selepas zuhur, lepas pula makan tengah hari kan. Jadi alhamdulillah, semoga Allah beri kekuatan pada kita. Subhanallah, juga kita raikan sahabat-sahabat yang dalam talian, semoga dapat manfaat ilmu, dan terima kasih kepada Surau Madrasatul Islamiyah. Kita berada di Bukit A, Ceras. Saya nak cakap Ceras apa? Ceras Baru, melalui jalan Kuari. Kuari, alhamdulillah. Okay, jadi hari ini kita sampai kepada bab yang ke-20, mempersenda kesucian agama. Sebelum kita meneruskan, apa yang kita belajar daripada kitab 50 ciri-ciri orang munafik, bukan nak jadi orang munafik. Dah 19 bab kita belajar sebelum ni, saya pergi laju. Jadi orang yang belajar, dia tahu ini ulang-ulangan. Yang baru mendengar, oh sikap macam ni rupanya sikap munafik. Orang munafik tak tergolong di kalangan orang beriman. Siapakah mereka? Pertama kita dah belajar, malas beribadah kepada Allah. Bukan kita, amin. Tapi itu ciri orang munafik.
Kedua, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tak lupa. Senang pun kita ingat Allah, susah pun kita ingat Allah. Ketiga, orang yang melalaikan solat fardu. Okey, semoga bukan kita. Ibu-ibu tak payah catat lah sebab ada dalam indeks kandungan. Orang rajin tulis pula, ustazah susah hati kan. Ada dalam isi kandungan, ikut je tu. Kemudian 4, mempercepatkan mengerjakan solat. Laju-laju masa sembahyang. Padahal kita dah belajar hari tu ada tamakninah, bertenang ketika dalam solat. Yang kelima, gemar meninggalkan solat berjemaah. Ada peluang solat berjemaah tapi kita tak rebut peluang itu. Khususnya kepada lelaki-lelaki kita, tolong beri galakkan sungguh-sungguh, ajak pujuk untuk menunaikan solat berjemaah. Yang keenam, meninggalkan solat hujan. Orang bakar mayat? Kejut dengan orang bakar mayat. Oh, sini dekat dengan okey. Oh, yang ustazah sesat hari tu tu. Oh, okey. Kejut orang bakar mayat. Okey. Sebab nampak kat luar cerah elok. Allahu akbar. Baru nak baca Allahumma sayyiban, terang cerah. Tak jadi sayyiban tadi. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gemar meninggalkan solat berjemaah, ciri kelima. Keenam, meninggalkan solat Jumaat. Juga kita berpesan-pesan kepada lelaki-lelaki kita, jangan tinggal solat Jumaat. Ada penjelasannya, kita dah belajar. Yang ketujuh, melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Kan sembunyi-sembunyi buat dosa. Habis tu buat dosa kena tunjuk ke ustazah? Tak, ini sikap orang yang terbalik. Muslimat dirahmati Allah. Kalau dia buat kebaikan nak bagi tahu semua orang, betulkan niat, takut dia jadi riak. Dan muslimat dirahmati Allah, dia tahu tak ada orang nampak ni, bukan ada orang tahu pun aku buat dosa. Itu maksud buat dosa secara sembunyi-sembunyi. Yang ke-8, baru sebut pasal bakar mayat, tiba-tiba nampak asap. Risau juga. Macam-macam hari ni nak mengelakkan mengantuk. Yang ke-8, menyuruh yang mungkar dan melarang yang makruf. Terbalik. Kita baca pun kita tahu, pelik ni. Memang pelik lah sikap orang munafik. Kita nak jadi orang beriman, benda makruf, benda baik kita ajak, kita perintahkan. Yang mungkar tu kita mampu cegah, kita larang. Okey, kalau terbalik macam ni maknanya itu ciri orang munafik. 9, menyembunyikan ilmu pengetahuan. Kita tahu satu, sampaikan satu. Memang kadang-kadang malu-malu nak cakap, nak ajak kat orang. Alah, nanti orang kata kita bukan ustazah, bukan penceramah. Tapi tetap kena sampaikan. Semoga dengan menyampaikan tu niatkan, ya Allah, aku pun belum baik. Tapi dengan kerap menyampaikan, bagi tahu, mudah-mudahan kita rasa malu dengan apa yang kita cakapkan, tapi kita belum buat lagi kebaikan itu. Okey, jadi sampaikan ilmu pengetahuan. Kalau kita sembunyikan, itulah dia orang munafik. Yang ke-10, mengamalkan riak. Riak, sahabat-sahabat, bila riak ni nak memberi apa yang dia lakukan tu dipandang oleh manusia. Dia susah hati kalau dia buat baik orang tak tahu. Dia nak tunjuk. Sebab itu dia jadi rajin bila orang nampak dia buat baik. Dia jadi malas bila orang, kalau aku buat baik pun bukan pengerusi masjid tahu. Tu kan, jadi kita tahu hati kita. Yang ke-11, hasad dengki. Dah hasad dengki pula. Padahal benda yang sama ni. Kemudian 12, dusta. Lisan yang selalu berdusta. Ini sikap orang munafik. Sahabat-sahabat muslimat, bila kita baca sebagai ulangan macam ni, kita nampak satu persatu sikap siapa ni. Nampak orang, si fulan ni ciri 9, si fulan ni ciri 11. Minta ampun kepada Allah sebab kenapa datang hal orang pula. Sepatutnya kita tanya, ciri 8 ni ada pada aku tak? Ciri 5 ni ada pada aku tak? Ciri 9 ni ada pada aku tak? Kalau rasa macam ada, cepat-cepat buang. Dengan satu keazaman nak padam sungguh-sungguh sifat-sifat orang munafik. Ini tujuan kita belajar, okey? Yang keempat, tadi 12 dusta, 13 mungkir janji, 14 bakhil, 15 fitnah, terlibat dengan fitnah, 16 mencaci maki, 17 mengumpat, 18 mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hati orang yang menerima. Niat menyakiti hati sebab takut sini, ustazah saya selalu cakap dengan anak saya kan, kau tak kenang ke jasa bapak engkau duk keluar panas-panas bekerja tu, mengungkit ke saya ni ustazah.
itu bukan niat menyakiti hati. Niat pelajaran supaya anak ni kenang jasa bapa, jasanya ibu. Kita kena selalu sebut, itulah kawan mama yang selalu tolong kita bila susah tu. Nanti apa-apa jadi kat mama, mama mati ke, teruskan ukhuwah dengan saudara kita tu, dengan jiran kita tu. Itu bukan nak mengungkit. Okay, kesian orang tu kan. Kalaulah dia tahu kau ni jadi anak derhaka nanti, jangan sebut macam tu. Tapi muslimat, tujuan kita sebutkan tu adalah untuk memberi peringatan kepada dia, bukan untuk menyakiti. Kalau dengan niat menyakiti, itu dah jadi mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya. 19, mengingkari takdir Allah. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni adalah kehendak Allah. Kita beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalau kita betul-betul beriman qada dan qadar, musibah apa pun yang datang, hatta nikmat apa pun yang datang, kita tak jadi manusia yang melampau-lampau. Okay, kita kembalikan semuanya kepada Allah, insya-Allah. Baik, hari ini dah masuk bab yang ke-20, muka surat 49, mempersenda kesucian agama. Baru boleh catat, kok ada yang tak faham tu. Perbuatan mempersenda atau mempermainkan kesucian dan kebenaran agama adalah amat dibenci dan dilarang dalam Islam. Ini paling penting kita nak garis. Amat dibenci dan dilarang dalam Islam. Kenapa saya suka minta garis kalimah ni? Supaya kita tahu apa yang Allah tak suka, apa yang agama benci kita buat. Jadi yang dibenci oleh agama tu kita tak nak buat. Sakit, susah kita nanti kalau kita buat benda yang agama benci. Kerana seolah-olah menentang sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Sengaja dia menentang apa yang diturunkan oleh Allah. Perbuatan demikian termasuk ciri-ciri orang munafik yang sentiasa menghina atau memperkecilkan kebenaran ajaran agama Islam. Ini yang paling kita takut muslimat, sebab biasa je bagi musuhnya Islam nak condemn Islam. Faham ya? Tapi yang sedihnya sekarang, orang Islam tu sendiri yang memusuhi Islam. Ini makin banyak berlaku. Mengaku Islam tapi dia rasa tak sempurna undang-undang Islam ni. Kenapa mesti solat? Kenapa mesti puasa? Kenapa mesti zakat? Kenapa kena tutup aurat, labuhkan tudung ni ustazah? Tak boleh ke singkat-singkat? Muslimat dirahmati Allah, dia mempersendakan. Orang yang tak solat, dia berdosa. Tapi dia mempermainkan ibadah solat tu. Kelakar lah pula aku tengok kau ada ke dah macam binatang dah aku tengok tunduk-tunduk macam tu pula. Orang mempersendakan. Siapa yang suruh kita solat ada rokok, ada sujud semua tu? Bukan suka-suka kita. Bukan Nabi Muhammad yang suruh, tapi Allah yang perintahkan. Jadi kita ni sebagai hamba tak boleh mempersendakan. Sekarang orang buat umrah dalam keadaan Allahumma salli ala Muhammad musim sejuk. Dulunya pernah kalau kami bawa dalam musim panas, dia kata, kenapa Ustaz mesti 7 keliling? Tak boleh diskaun ke 3 keliling? Kenapa kita mesti nak keliling kotak hitam tu? Tak ada benda lain ke? Ini berlaku dah sampai kat tanah haram ni. Kenapa 7 kali berjalan? Tak boleh shortcut ke Ustaz? Kan ada yang tanya macam ni muslimat. Kalau penat, tak larat, ada kaedah lain macam mana kita nak bantu. Bukan dia mempersendakan, bukan dia memperlekehkan. Ini agama Islam ni. Marah kalau kita padam dekat IC tu agama Islam tu, kita tukar kafir, marah. Kita panggil, hey kau kafir kan sebab kau tak solat, marah. Tapi tukang mempersenda tu bukan ahcong sebelah rumah kita, bukan kumari, bukan. Tapi yang mempersenda, leng kau sembayang pun aku tengok miskin juga kan. Kau sembayang kena cerai juga dengan laki kan. Engkau bertutup-tutup ni kena rogol juga kan. Wa na'udzubillahi min zalik. Berlaku. Yang cakap macam tu orang agama Islam. Sahabat-sahabat, siapa mereka ini? Si munafik yang mempersenda kesucian agama. Sebab Islam ni Allah yang cakap, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Maka siapa kita mengaku menganut agama Islam tapi kita mempermainkan Islam itu sendiri. Okey, surah Al-Maidah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ustaz Azai selalu cakap, kita tak faham keseluruhan bahasa Arab, tapi bila kita baca macam ni dalam Quran, selalulah merasa Allah tengah cakap dengan aku ni. Wahai orang-orang beriman, semoga aku hidup dengan iman, mati dengan iman, bangkit nanti di syurga bersama orang-orang beriman. Cukup dah, sebab orang beriman dia takut dengan Allah. Dia takut nak melanggar hukum perintahnya Allah, muslimat. Sebab Allah suruh dia tetap kena buat walaupun dia tak suka. Kemudian kita tahu ini larangannya Allah, jangan dibuat. Sebab itu kita jangan menjadi manusia yang derhaka kepada agama kita sendiri. Itulah Allah telah tetapkan. A kata Allah A, kita tak boleh tukar jadi B atau C. Masalahnya ustazah, saya tak ikhlas ni pakai tudung. Ikhlas tak ikhlas tetap kena buat. Muslimat. Habis tu apa yang kata agama kalau tak ikhlas baik tak payah buat? Nak tunggu mu ikhlas sampai bila? Sebab tu kena paksa dulu. Muslimat, kita kalau ada suami kita kata, tak payah nak paksa-paksa abang solat. Kalau abang dah ikhlas nanti abang solat. Ya Allah bang, kubur kata mari. Kan? Sampai bila pun takkan ikhlas ni? Kita kena paksa. Kena paksa. Dulu kecil-kecil, kenapa kita hentak-hentak kaki bila disuruh solat? Muslimat dirahmati Allah. Pakai tudung kat rumah, pergi sekolah cabut tudung. Macam pernah buat je. Kan muslimat? Bukan ayah nampak pun. Ayah suruh pakai tudung dekat sekolah. Lepas tu nanti bila sampai kat sekolah, kawan-kawan suruh buka, kita pun buka. Ayah bukan tahu pun. Kita terpaksa. Tapi disebabkan paksaan itu sekarang, ingat lagi dulu kecil-kecil. Ingat lagi dulu masa sekolah jadi budak remaja, nakalnya lah. Tapi syukur sekarang ni muslimat kita dah terlatih menjadi kebiasaan. Dan semoga kebiasaan itu mendatangkan keikhlasan. Allahumma salli ala Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat jadi pemimpin orang-orang yang mengambil agamamu, memperolok dan mempermainkan di antara ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Takutlah kepada Allah jika kamu orang beriman. Apa kaitan mempersenda kesucian agama dengan pemimpin? Sebab pemimpin, muslimat dirahmati Allah, menjadi tonggak. Kalau betul apa yang dia pimpin, rakyat akan mengikut. Muslimat, contohlah kalau kata ada seorang pemimpin bagi tahu semua masjid kena tutup, tak ada siapa boleh solat dekat masjid. Muslimat, kita pun mengiyakan saja tanpa ada hal, tanpa ada mudarat. Tiba-tiba je dia tutup. Kenapa tutup? Sebab bukan aku imamnya. Selagi orang lain jadi imam, kau tak boleh sembahyang kat situ. Pelik-pelik dah ni muslimat dirahmati Allah. Jadi apa saja pemimpin, apa sahaja yang diperintahkan Allah, kamu harus mengajak seluruh orang yang dipimpin untuk melakukannya. Ini tugas pemimpin. Muslimat, jadi jangan ambil pemimpin yang dia tak boleh mengajak kita mendekat kepada Allah. Kena cari pemimpin yang mengajar kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita sengaja memilih pemimpin, dah tahu dah dia fasik, rosak dah agamanya, dah tahu dah dia menentang agama, tapi kita sengaja memilih, pun kamu akan jawab di hadapan Allah. Allahu Rabbi, kan? Jadi kita main undi tu bukan main-main, muslimat dirahmati Allah. Kita buang undi tu bukan main-main. Okey, pejam hati, suka hatilah nak undi siapa pun dah. Orang yang betul-betul beriman ada istikharahnya. Kena study dulu jenis orang macam mana yang besok aku nak undi ni. Kita nampak dia macam beragama, kita tak boleh korek sampai hati dia. Allah, masa nak pilihan raya je dia pakai jubah serban ni, penipu munafik ni, kita tak tahu. Tapi daripada yang kita tak nampak, batinnya memang kita tak nampak dah. Zahirnya apatah lagi, terang-terangan melakukan kezaliman, kejahatan, tapi kita masih lagi undi. Kamu akan jawab di hadapan Allah. Inilah sebab hari ini muslimat dirahmati Allah, kenapa ya kita jadi macam ni? Sebelum kita menyalah-nyalahkan orang lain, tolong tanya, apa peranan kita? Siapa yang kita pilih? Itu semuanya Allah akan tanya di akhirat kelak. Tapi kita hidup hari ini, muslimat dirahmati Allah, siapa kita untuk mengambil tahu? Ya Allah, ustazah, dulu masa saya pilih tu saya ingatkan dia bagus sungguh. Kita tak niat nak memilih yang jahat. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, bila dah berlaku kejahatan, jangan kata saya masuk neraka lah ustazah sebab saya pilih tu. Dah. Jangan ada niat. Sebab kadang-kadang memang orang ada niat memilih yang jahat. Tak apalah dia ni jahat pun, yang penting masyuk ke aku. Ada kan muslimat? Tak apalah dia ni jahat pun, yang penting boleh jadi kabel besar untuk aku. Dia memang ada niat nak memilih. Tak apa, dia ni jahat ke orang lain, ke aku dia baik.
kita pilih. Kalau kita pilih memang di mata kita nampak baik, nak pilih siapa lagi ustazah, memang dia baik, memang dia okey, boleh memimpin dengan agama contoh. So kita pilih, Allah tahu tak niat kita tu bukan ada kepentingan, Allah tahu. Sebab tu bila kita makin belajar, kita takut kita makin keliru muslimat. Dah sudah, kalau macam ni tak yang keluar ngundi langsung lah ustazah kan. Tak, itu pun juga satu kewajipan. Muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita nak tahu perkara macam ni, balik kepada ayat Allah, balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila kamu menyeru mereka bersolat, mereka jadikan solat itu olok-olok dan permainan. Demikian itu kerana mereka kaum yang tidak berfikir. Ibu-ibu, biasa tak kita macam suruh anak kita sembahyang? Dah sembahyang ke belum? Dah. Ibu tak nampak ke tadi kakak ambil wuduk? Rupanya duduk saja atas katil dalam bilik. Kan muslimat? Kita pun jadi mak macam-macam kerana ustazah nak pastikan anak kita betul-betul solat. Dia dah masuk dalam bilik tu, kita punyalah tertongging, duduk kat bawah pintu tu, tengok betul ke tidak ada sejadah bentang ni. Ustazah ni macam tahu je. Tak ada anak tu tapi dia tahu. Sebab pernah berlaku dalam rumah saja dulu-dululah kan muslimat. Kan anak macam-macam. Mak saya kata, kalau engkau ni sembahyang memang mak kena ikut sampai dalam bilik. Kalau dia tutup pintu, muslimat kena tongging ke bawah tu tengok. Mak dah tunggu dengan rotan dah depan pintu. Tak sembahyang tadi kan? Bentang sejadah je. Macam mana mak boleh nampak? Kan masa tu pun ada CCTV. Mak intai kat bawah tu. Mak kurus lagi masa tu. Bolehlah intai. Tapi ada jenis anak mak yang kalau ni dah tak payah ikut dah. Memang sami'na wa ata'na, siap boleh jadi imam lagi. Tapi dengan kesungguhan mak tu, sampai sekarang semua boleh jadi imam dah. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh. Mak saya cukup bising kalau anak menantu kejut, muslimat dirahmati Allah. Bangun, dah subuh. Jangan jerit-jerit kejut anak. Pergi kat dia. Cakap elok-elok. Sentuhan ada. Tunggu. Masalahnya nak tunggu tak habis dah masak nasi goreng tu dekat dapur tu. Komplain lagi muslimat. Kena tunggu sampai dia bangkit. Masuk bilik air, wuduk betul. Dah selesai solat. Baru kita lega. Macam mana mak-mak dulu boleh sempat macam tu muslimat dirahmati Allah? Kita pelik. Mak sekarang ni main jerit tapi tak jalan. Mak-mak dulu dia tak banyak cakap tapi anak-anak ikut berjalan. Yang kita pelik sempat pula tu. Padahal dia tumbuk sambal bukan pakai blender muslimat. Padahal periuknya tu semuanya kena tinggi atas dapur, bukan main tekan-tekan je. Sempat pula tu. Semalam saya dengar cerita ada seorang ibu beranak 17 orang, 17 kali. Masya Allah, tabarakallah muslimat. Macam mana tu kalau hidup semua ke? Tak ustazah, yang hidup 11 je. Ui, 11 je? Bapaknya tukang kayu je muslimat dirahmati Allah. Maknya tak bekerja. Tapi elok alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa ya? Jawapannya berkat. Berkat sebab semua nak dipegang dengan tangan sendiri. Semua nak tengok pastikan cukup. Bila berkat, macam orang baca Quran hari-hari lah. Pagi tadi dah kena bebel dengan ustazah satu grup. Kan siapa tak baca Quran hari-hari, kita bukan geng. Bahasa ustazah Zain muslimat. Kita bukan geng. Jadi maksud nak sebut, macam mana ustazah nak kerja lagi, nak kejut anak lagi, banyak ni. Hey, orang lain pun sibuk juga. Tapi kenapa sempat baca Quran hari-hari? Jawapannya muslimat, kita tak buat. Cuba buat. Istiqamah, tak apalah ya Allah aku sempat setengah muka, pasti Allah sempatkan. Macam tu juga dengan anak-anak, sentuh dengan tangan sendiri. Kejutkan dengan kasih sayang. Minta dengan Allah, tolong ya Allah, payahnya lah nak mendidik cucu berbanding nak mendidik anak dulu-dulu. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Ajak mak ayahnya sekali. Bukan bila duduk rumah nenek sembahyang, balik rumah mak ayah dia tak sembahyang. Anak pun kan confused. Nenek Islam apa? Ayah Islam apa? Kenapa Islam ayah hari Jumaat je solat? Kenapa atuk solat tiap-tiap hari? Pening budak tu muslimat. Dah bapaknya garuk kepala, betul juga. Islam apa aku nak cakap kan? Islamabad. Suka hati je muslimat. Sebab apa? Sebab tok dia, nenek dia sembahyang hari-hari. Mak bapak dia waktu Sabtu Ahad tidur tak bangun-bangun waktu subuh. Anak pula tunggu. Atuk kata kena solat hari-hari. Ini aduan-aduan yang berlaku pada ustazah sampai pada ustazah. Manalah budak sekarang tak pening ustazah. Pergi rumah pengasuh, solat. Balik ke rumah tak solat.
Ataupun sebaliknya, mak ayahnya solat, pergi rumah pengasuh tak diajar solat. Kan berlaku benda macam tu. Jadi hari ni muslimat dirahmati Allah, kita tak ada alasan. Suka tak suka kita yang nak beranak, maka kitalah yang kena pimpin anak-anak kita. Jangan harap orang lain. Okey, orang lain kita boleh hantar. Mak tak pandai tajwid, baca Quran bolehlah, tapi kena hantar madrasah tu supaya baca Quran bagus. Balik rumah tanya tak sebulan sekali tu, Allah abang, cuba jadi imam sekejap depan ibu ni. Bila baca, sedapnya lah baca. Nanti ajar ibu baca Quran ya. Tapi kita lepas tangan. Dah hantar madrasah bayar mahal ustazah, tak payahlah cek-cek lagi dah. Rupa-rupanya sekolah agama saja solat tak sempurna 5 waktu. Sekolah agama saja jadi imam kepada isteri sendiri pun tak mampu. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, kita main subsidikan sahaja. Ya, kita tak pandai. Mak ayah saya pun bukan orang pandai. Tapi balik dengan tegas. Dah duduk asrama kan, mesti pandai jadi imam. Dah duduk asrama kan, mesti boleh lead baca Yasin, lead baca tahlil. Mesti boleh. Jadi dia minta untuk kita jadi ketua pada dia. Jangan ada ego. Kadang mak, bapak tak nak pilih anak-anak sebagai ketua. Tak nak dengar cakap anak-anak muslimat. Sedangkan walaupun mereka muda, sebab kita dah hantar dia berpengajian, maka mungkin idea dia tu lebih bermakna untuk kita amalkan. Jangan ada ego. Jadi perkara macam ni susah. Sebab apa? Sebab cara didikan dan tarbiyah di rumah masing-masing. Masya Allah. Baik, kita ambil terjemahan dia apa? Apabila kamu menyeru mereka bersolat, mereka jadikan solat itu olok-olok dan permainan. Demikian itu kerana mereka kaum yang tidak berfikir. Kita jadikan manusia ni semua kaum yang berfikir. Sebab kita ni ada akal. Jangan sampai digolongkan sebagai la yaqilun, orang yang tidak berakal, orang yang tidak berfikir. Orang berakal muslimat, kita tahu kita hidup ni ada Tuhan. Macam mana nak buktikan Tuhan tu ada? Siapa ciptakan aku? Bukan mak ayah pergi hantar kat kilang siap Muzayyanah Abdullah. Tak. Benih tu daripada mana? Muslimat, siapa yang cantumkan? Benih antara ibu dan ayah kita. Macam mana proses? Subhanallah, Allah ciptakan dengan cara berperingkat-peringkat. Lahirlah kita dengan tangisan. Kemudian ada kita merangkak, belajar bertatih, berjalan jatuh, kemudian barulah kita boleh berlari. Dah berlari ni jadi manusia sombong pula. Kita terlupa asal usul kejadian kita. Allahu Rabbi. Surah Al-An'am ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka mendustai kebenaran tatkala datang kepada mereka. Nanti akan datang kepada mereka berita apa yang mereka perolok-olokkan. Muslimat dirahmati Allah, benda yang sampai pada kita, benda yang datang daripada Allah, tapi kita nafikan, kita dustakan, kita rasa dia tak valid lah. Kan muslimat, dah tahun 2022 ni ustazah, tahun depan sikit menghitung hari je. Hari ni ramai orang nikah katanya. Sebab apa muslimat? Pagi tadi masjid saya jumpa orang nikah, bukan sepasang dua, kan berpasang-pasang. Kan rupanya orang beli buku minta sign. Saya pun berapa hari bulan hari ni? 12. Hari bulan 12 tahun 21. Rupanya sebab tarikh. Sabar je lah muslimat. Sabar je lah. Sebab tu orang beranak pun sekarang ni pilih tarikh. Sabar-sabar, jangan keluar dulu. Sakit perut, tak apa, bagi tahu doktor, tahan dulu, jangan keluar dulu. Nak tarikh birthday sama dengan saya ustazah, nanti sekali sambut lagi 3 hari je. Ya Allah Tuhan, pelik-pelik. Itu yang dilewatkan muslimat dirahmati Allah. Kalau diawalkan tu lagi tak boleh, nanti tak sihat. Dikeluarkan 8 bulan ni, tak cukup minggu. Tak apa doktor, please sama birthday dengan bapak dia, baru sweet. Ya Allah, pelik-pelik muslimat. Kan? Sebab apa? Tak nak keluar ikut pintu, nak keluar ikut tingkap. Nanti senang, tak payah nak merasa sakit. Kesian. Lepas tu masuk kat Facebook, ramai pula anak menantu kita tiru. Mak, boleh rupanya kita nak pilih. Tak nak beranak yang sakit tu, nak beranak yang tidur, tiba-tiba toeng anak ada sebelah kita. Memang boleh, tapi mujahadahnya tak sama. Muslimat dirahmati Allah, nilai ibadah di sisi Allah tu tak sama. Tanya doktor, memanglah semua kata boleh. Marah pula doktor yang dengar ni. Kan ini bukan cerita pasal doktor Gomen lah muslimat. Cerita pasal
bayar sekali beranak berapa ribu habis. Asalkan okey boleh, tapi kalau nak yang macam ni kena bayar sekian. Dapat tarikh sweet 12 hari bulan 12 tarikh tahun 21. Wah sweetnya bang, nanti birthday anak kita 12, belon pun 12 biji, segala 12 biji. Pelik lah muslimat dirahmati Allah. Mak saya kata dulu sakitnya sama je, hospital kerajaan ke hospital swasta ke sakitnya sama je. Ada ke sakit ni? Tak boleh nak paksa-paksa sebab ada isteri yang memaksa suami. Dulu masa bercinta tak ingat. Suami tu gaji secukup-cukup makan je. Tak apa cinta punya pasal ikut je. Tapi bila nak bersalin, tak nak government, nak swasta juga. Alah yang beranaknya sama je. Abang beranak ke saya beranak? Kan? Lawan cakap suami muslimat. Lawan cakap suami pun terpaksa berhutang. Pergi kat government tak sampai 1,000 habis. Pergi dekat swasta beribu-ribu lemon habisnya. Tak apalah hutang pun hutang lah anak sulung. Rupanya menjangkit anak nombor 2 nak pergi hospital mahal lagi. Berlaku. Mengadu sebab tu anak sampai 5 orang hutang beranak yang pertama tak habis lagi. Maka Allah paksa kita. PKP syok tak muslimat? Syok ke tak syok? Pandemik ni. Kan siapa yang terima menantu dalam pandemik ni? Kan? Tak habis ustazah 10,000. Kalau dulu 10,000 je baru cateringnya saja. Kan? Jadi muslimat dirahmati Allah cepat suruh anak-anak kahwin. Sebelum Covid ni habis sungguh. Engkau kahwin lah. Kenapa mak suruh cepat pula ni? Jimat duit aku. Kan muslimat? Sebab tak boleh jemput ramai-ramai sangat. Muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana? Allah bagi senang tapi kita yang buat susah. Faham ya? Allah dah siapkan segala tapi kita yang engkar kepada dia. Okay? Kenapa kita selalu cari susah? Sebab kita tidak mentaati Allah. Ini kesilapan-kesilapan yang kita sebenarnya tak nak akui. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Seorang ibu yang meneran sakit keluarkan anak di situ, kalau mati apa jaminan Allah? Syahid seorang ibu. Muslimat tak sama nilainya dengan orang yang baring saja, kecuali memang ahlinya doktor kata ni ada masalah ni. Kalau beranak normal ni sama ada ibu atau anak atau kedua-duanya boleh mati. Kita tak boleh lawan cakap doktor. Sebab doktor dah pakar dalam bidangnya. Tak ada cara lain ke doktor. Doktor kata setakat kepakaran saya ni memang tak ada cara lain dah. Muslimat dirahmati Allah. Macam kita lalui pandemik sekarang ni lah. Seronok ke ibu-ibu duduk jarak-jarak macam ni? Tak seronok muslimat dirahmati Allah. Kita duduk berdoa, biarlah dapat kita dapatkan soft. Kan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah umrah Mekah Madinah ni dah dapat rapatkan soft dah. Kita bila lagi kita tak seronok. Tapi bila mana pakarnya mengatakan kita masih belum selamat. Ia berada kita hidup dalam komiti. Habis tu yang tu Zazah boleh je, kenapa yang kita ni tak boleh? Kita tak ada jawapan muslimat dirahmati Allah. Bukan kita akur kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tapi kita bukan ada pengetahuan tentangnya. So kita serahkan kepada orang yang lebih tahu, yang lebih arif dalam bidangnya. Maka kerja kita apa? Doa letak paling atas. Ya Allah aku rindu. Pagi tadi orang sebut, Ustazah tak ada solat tasbih ke? Ustazah pun rasa tak berapa syok lah nak buat kalau kita duduk jarak-jarak macam ni. Kita tunggu rapat-rapat nanti, insya-Allah kita buat solat tasbih. Sebab solat tasbih tu sunat. Muslimat, lebih baik kita buat seorang-seorang kat rumah. Itu macam itulah kita nak faham. Jadi orang datang solat jemaah di masjid surau, muslimat dirahmati Allah, bukan macam dulu lagi. Tak boleh bersalam-salaman, berdakap-dakapan. Jumpa haji, isteri hari tu masuk wad dah keluar ke belum? Sembang jauh-jauh. Tak seronok muslimat. Tapi semoga Allah rapatkan, tautkan hati-hati kita. Ini yang kita nak. Sebab kita rasa rindu dengan suasana dulu. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kita pergi kenduri sekarang tak sabar-sabar nak balik. Semalam Ustaz Azwan nak pergi waktu macam ni lah. Kami pergi KLIA semalam. Tapi pukul 11 pagi tu ada 2 jemputan kahwin. Macam ni lah bang, bukan tak nak pergi. Tapi telefon, ucap tahniah kan. Apa yang kita boleh sebab baru dapat PCR test. Patutnya 70 orang terbang. 2 orang disahkan positif. Awak pula ketua muslimat dirahmati Allah. Jangan kita melampaui perintah Allah. Kita bukan takutkan benda tu. Tetapi kita nak berjaga-jaga demi maslahah ummah. Kebaikan semua orang. Jadi kalau kita dah berikhtiar, kita jaga diri kita nak dapat juga. Pagi ni saya dapat berita jiran saya seorang positif COVID. Yang saya rasa kakak tu tak keluar rumah sangat, muslimat dirahmati Allah.
Berhak ke kita tanya, macam mana boleh kena kak? Main kat luar yang petang-petang. Ingat budak kecil ke kawan tu? Kalau dia pergi pun, dia pergi pasar, beli ikan, cepat-cepat balik. Muslimat, dia beli benda keperluan. Orang pun takut nak berpeleseran macam-macam sekarang ni. Kita tak berhak tanya, kak, duduk rumah saja, macam mana boleh kena? Covid tu kok tingkap ke kok pintu? Ingat kawan tu tak stres ke? Dia on the way pergi hospital. Sepatutnya kita insya-Allah sembuh, akan balik dengan kesihatan. Rehat dalam zikrullah. Allah nak bagi rehat ni, sangka baik dengan Allah. Jangan streskan dia lagi. Rasa anak awak yang kerja kilang tu bawa balik Covid, dia kena tak dia? Kan kawan-kawan? Sibuk, stres kawan tu. Terus dia tutup handphone. Hidup ke mati orang yang kena Covid ni? Hidup ke mati? Dah kita pula yang tanya. Sebab mulut kita ni kadang-kadang menambahkan orang lebih sakit. Dia pun tak nak kena macam tu muslimat. Macam kita berdoa, hindarkan kami dari wabak. Ya Allah, semua orang tak nak. Kalau tidak, semua orang tak pakai mask hari ni. Kenapa pakai? Sebab takut Ustazah 1000 orang, baik kedut 1000. Tak, bukan sebab takut kena 1000 je muslimat. Sebab kita tahu ia ada dalam komuniti kita. Allahu Rabbi, semoga Allah lindung kita. Semoga Allah jaga kita sebab kita keluar rumah dengan niat nak menjaga Allah. Duduk rumah kita jaga agama Allah, keluar rumah kita jaga agama Allah. Tapi dah jaga segala kena juga. Ala kulli hal, ya Allah ajarkan aku kuat untuk berdepan dengannya. Sihatkan aku, sembuhkan aku ya Allah. Ini kena sentiasa ada, Ustazah ulang-ulang. Sebab takut orang lupa muslimat. Kan orang makin lama makin lupa. Sebenarnya ini adalah ujian yang Allah test kita betul-betul. Nak tinggikan darjat kita ni umat akhir zaman yang terlibat dengan fitnah pelbagai. Okey? Baik, satu ayat lagi. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Siapakah lebih zalim dari orang yang mengadakan pembohongan terhadap Allah atau orang yang mendustai ayat-ayatnya? Sesungguhnya tiadalah menang orang-orang yang zalim. Kita kata kita tak pernah buat zalim, tak pernah rompak rumah orang, tak pernah rampas isteri orang, tak pernah buat kejahatan, kita kata. Tapi rupa-rupanya muslimat dirahmati Allah, orang yang melakukan, mengadakan pembohongan terhadap Allah atau orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Allah kata A, dia tukar kepada B. Allah kata B, dia guna pula yang C. Ini pelik muslimat dirahmati Allah. Jadi orang ini sebenarnya adalah orang yang zalim. Okay, berhati-hati kita. Terakhir dalam ayat ini, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustai agama. Orang yang mendustai agama, orang yang tak nak hidup dengan agama, orang yang tidak beragama. Hari ini ramai orang belajar agama. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tak macam dulu-dulu kan ibu-ibu? Dulu kami Ustazah, asal main bola jaring je skirt pendek. Tak ada siapa ajar kan? Cikgu bola jaring kami pun skirt pendek. Tapi solat tak tinggal Ustazah. Orang sekarang main bola jaring pakai jubah muslimat. Tapi solat tinggal. Berlaku tak perkara macam ni? Peliklah Ustazah, majlis ilmu bersepah di mana-mana ni. Tapi orang umpat sana sini. Orang buat jahat, rasuah, menipu, tak rasa takut. Orang dulu kita tak jumpalah bapak rogol anak, imam masjid rogol makcik tepi jalan. Kita tak jumpa benda-benda macam tu. Sekarang ni hantar sekolah pandai pun tak selamat cucu kita Ustazah, kena ragging pula, kena bully. Muslimat takutnya nak hantar cucu sekolah pandai. Pandai belajar saja tapi tak kesian kat orang. Dah mula dah ada rintihan-rintihan macam ni. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tak boleh juga macam tu cik. Takkan nak ajar sendiri. Acik pandai ke nak ngajar sains matematik kat cucu tu? Tak pandai juga Ustazah. Macam mana ni? Kan muslimat? Kita suka tak suka kita kena tempuh.
Kita minta penjagaan Allah yang paling kuat untuk seluruh generasi keturunan kita. Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustai agama. Orang hidup dengan beragama, dunia selamat, akhirat selamat. Orang hidup tanpa agama, dia rasa macam selamat kat dunia. Suka hati akulah, aku bos kat sini, siapa boleh lawan aku? Suka hati akulah, gaji aku besar, aku boleh bayar bodyguard 8 orang. Suka hati akulah. Semua hidup suka hati aku, akhirnya agama dipijak di tapak kaki. Muslimat dirahmati Allah, apa yang akan berlaku? Hari ini ramai orang menyesali. Kalaulah boleh patah balik ustazah, ni silap saya sebab dulu hidup tidak beragama. Masya Allah muslimat. Allah dah beri dah ancaman-ancaman macam ni dalam Quran. Jangan sampai kita menjadi orang munafik yang mempersenda kesucian agama. Faham ya? Sekarang kita nak pindah kepada bab yang ke-21. Enggan berjihad di jalan Allah. Moga-moga sempatlah. Biasanya kita ambil 2 ataupun 3 tajuk sehari setiap kali pengajian kitab ini. Baik, enggan berjihad di jalan Allah. Apa jihad? Kalau dulu-dulu kita faham berperang, berlawan. Okey? Dah tak ada dah berperang. Perang apa ustazah? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab. Tak berlaku dah pada kita. Semoga negara Malaysia ni sentiasa aman. Walaupun ada negara yang dah mula berantakan berperang di sana sini, moga-moga tak berlaku di Malaysia. Amin. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita masih lagi berjihad. Apa berjihad? Melawan hawa nafsu sendiri. Jadi kita takut kita termasuk di kalangan orang munafik yang kita tak nak berjihad di jalan Allah. Enggan berjihad di jalan Allah. Baik, kita baca satu persatu. Jihad adalah suatu tuntutan agama yang disyariatkan untuk menghapuskan segala bentuk kebatilan. Kalau kita tak ada rasa nak berjihad, kita ikut je lah benda yang salah tu. Tak apalah, yang penting masyuk. Kan muslimat dirahmati Allah. Tak apalah, kan muslimat. Hari ni ustazah sebutlah di mana-mana masjid surau kan. Surau masjid dah buka, tak ditutup, tak terhad kepada ahli jawatan kuasa masjid saja. Ada lagi alasan. Nantilah ustazah bila soft dah rapat-rapat baru saya datang. Muslimat dirahmati Allah. Nak tunggu rapat kita tak tahu bila. Sekarang ni peluang dah ada dah muslimat dirahmati Allah. Pandanglah ini sebagai satu susah payah. Kita tak seronok macam ni. Allahu Rabbi, macam orang buat umrah lah muslimat. Okay, saya kata acik, pakcik, walaupun pergi suami isteri duduk satu bilik, semua orang kena ada smartphone. Acik tak reti ustazah, acik tak pandai. Kena pandaikan. Susah muslimat. Bukan senang nak beli seorang sebiji smartphone ni. Sebab dekat rumah saya kongsi je telefon. Anak-anak telefon, telefonlah kat telefon ayah dia ustazah. Sekarang ni satu wajib. Muslimat dah macam rukun umrah pula dah. Wajib ada smartphone. Sebab apa semua benda nak di-key-in dekat telefon kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Tu satu. Jadi bagi orang tua-tua mungkin susah. Ternyata sampai ke tadi, bang semua okey ke makcik-makcik? Okey, alhamdulillah, ramai je yang nak bantu. Anak-anak muda dekat grup kita mudahkan urusan mereka. Paling syok sekali petugas-petugas yang bukan petugas pun dia peduk tolong makcik-makcik ni. Alhamdulillah lancar elok. Ada je hantaran bantuan Allah. Jangan belum kita tempuh kita dah rasa susah. Muslimat, susah sekarang nak masuk tawaf dekat Baitullahil Haram. Kita sebut muslimat dirahmati Allah, bila kita jadi macam tu, baru je saya turun kereta tadi, saya nampak ustaz share video, elok je beramai-ramai. Macam Kak I pergi hari tu, pegang tangan kawan sebelah. Kita ingat tak boleh main pegang-pegang. Boleh rupanya, muslimat dirahmati Allah. Allah seronoknya. Dan mereka sampai pukul berapa? 2 pagi lebih kurang waktu mereka. Dah halang-halang tu bagi mereka rehat. Bukan 2 pagi, 5 pagi. Elok sampai kat bilik masing-masing dengan azan subuh. Jadi sebab majoriti orang pertama kali, ustaz tak berani lagi nak lepaskan ke Masjidil Haram. Bagi mereka urus diri sekejap, bersihkan diri dah daripada semalam kat KLIA. Kemudian bawa solat subuh, bersarapan, baru menunaikan tawaf. Dapat tawaf tu ketika orang dah balik selesai waktu duha. Jadi memang lengang lah dataran Kaabah, muslimat dirahmati Allah. Allahu Rabbi, ni nama rezeki.
Sebab tu muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh nak bersangka-sangka sebelum kita betul-betul tempuh rezeki masing-masing. Okey, jadi kalau kita rasa susah, kita tak nak bersusah payah sikit atas muka bumi Allah ni, susahlah. Semua nak yang, Ustazah, hotel dekat ke jauh? Kan, saya nak janji lebih-lebih, itulah yang dalam iklannya. Kan, dekat lagi dari ni ada tak lagi Ustazah? Duduk dalam Kaabah tu senang kan, macam tu muslimat. Sebab nak dekat macam mana lagi kalau dah dataran Kaabah 50 meter tu? Sebab dekatnya ke dataran Kaabah. Memang satu, apa orang kata? Satu lantai lah hotel dengan dataran Kaabah tu. Tapi nak berjalan sampai ke dalam tu, sesat pula tak jumpa pintu muslimat. Memang sakit kaki lah berjalan. Lepas tu tanya lagi mana yang dekat. Acik tu orang salah, orang suruh ikut pintu ni, acik ikut pintu ni. Tu yang jadi jauh tu. Muslimat, lama-lama nanti dah biasa. Saya dah hafal dah Ustazah jalan nak pergi dekat kawasan Kaabah yang paling dekat. Nak pergi Raudah paling dekat. Dah hafal pun esok dah nak balik cik oi. Kan muslimat. Sebab tu kena ikut, dengar arahan, ingat betul-betul pintu mana. Kan muslimat, jangan cari susah. Kita nak explore sangat sekarang pintu Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi bukan macam dulu semua buka. Ada tempat-tempat macam kita lah. Sekarang kita nak masuk shopping mall kan. Kita beria parking kat situ. Saya memang jarang pergi tempat-tempat macam tu muslimat. Pergi parking tempat biasa lah, kena pusing satu ni. Rupanya pintu depan je yang buka satu. Kita duk ingat, nyesalnya ya Allah. Dah saling pujuk-memujuk, kata nak pergi umrah, kena banyak berjalan. Tak apalah bang, kena balik kat kereta, parking kat depan pula. Penuh pula muslimat. Satu pintu je buka. Jadi tak heranlah Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi pun mengehadkan bilangan pintu yang dibuka. Masya Allah. Semoga semua ini adalah satu perjuangan. Kita tak seronok macam tu muslimat. Tapi moga-moga ada pahala lebih. Saya sebut dengan anak-anak muda semalam, kamu kalau dulu mungkin nak dapat pahala pimpin orang tua, tolak wheelchair. Sekarang antara pahala yang mudah nak dapat, tolong key inkan makcik-makcik ni punya apa benda lah dalam apps ni muslimat. Itu pahala. Tapi kalau dah tua bangka, tak reti nak buat sendiri, memang tak dapatlah pahalanya. Itu antara, cuba kita pandang ini cara Allah nak bagi aku pahala. Hidup ni indah kalau kita pandang akhirat, kita pandang pahala sebagai mata wang kita kat sana. Hilang segala penat muslimat. Kalau bos kita kerja sebulan bayar gaji kat kita 2,000, kita duk kata 2,000 aku dengan tak tidur malam apa semua, 2,000 je, memang kita penat. Kita rasa aku yang tak cukup tidur semua ni, patut ni 12,000 ni. Memang kita penat. Tapi muslimat, Allah. Ustazah nak share macam mana ya? Kalau kadang-kadang Ustazah kata, kan orang tu bayar kita tidak buat projek ni, buat program ni. Tak payahlah fikir. Kalau semuanya dipikir, aku nak kutip apa dekat akhirat nanti? Semua kita sibuk. Yang ni kita dapat imbuhan dunia, ni kita dapat imbuhan dunia. Tinggal apa untuk kita kutip depan Allah di akhirat? Faham tak muslimat? Ada benda yang kita memang dibayar sebab kita perlu hidup. Nak isi minyak kereta tu Ustazah pakai air ke pakai minyak? Pakai minyak cik. Kalau pakai air tak payahlah nak cari duit ke apa. Pakai air je, masuk je air pipe dalam tu, kereta boleh start senang. Tapi pakai minyak, minyaknya pula naik tak turun-turun, muslimat dirahmati Allah. Jadi perlu. Tapi jangan kita terlampau tamak haloba. Semua benda pun bayar baru aku buat. Bayar baru aku buat. Cuba rasa dekat akhirat apa yang aku nak tuntut. Dulu buat sikit je bayar, buat sikit je bayar. Cuba pujuk hati. Ya Allah, kalau ini boleh membuka pintu syurga-Mu untuk aku, Engkau ikhlaskan hatiku ya Allah. Sebab takut pula datang suasana tak ikhlas. Asyik kita je jaga mak Ustazah. Bila mak datang dari kampung, duduk rumah kita. Kita paling miskin. Tapi tak nak duduk rumah abang yang kaya raya tu. Entah kenapa mak tu duduk rumah kita juga. Abang buat-buat tak faham, tak ambil. Tu takut bini lah tu Ustazah. Merungut macam-macam muslimat. Sebab tu bila tanya Ustazah Zai live dengan Ustazah Asma baru ni muslimat, cuba Ustazah share tips wanita solehah. Ustazah pun kata nak share apa dia hari-hari, bagi ilmu hebat-hebat pada follower dia muslimat. Ustazah pun jawab simple je. Jadilah wanita yang tidak berkeluh kesah. Selagi mana kita berkeluh kesah tu tak betul ni tak betul, tak solehahnya nama. Takkan solehah nama. Ustazah tak tahu suami saya tu panas baran. Tahu kak walaupun saya tak kenal. Kat situlah solehahnya kak. Sebab tu Allah tak bagi kat orang lain, Allah bagi kat akak. Masalahnya derita jantung hati saya ni Ustazah. Tapi elok makin bulat je, solehah akak ni sebab bertahan sampai sekarang.
Kalau bagi ke orang lain dah kurus kering, dah ke akak makin bulat pula. Hari-hari kena marah makin bulat. Itulah ciri solehah muslimat. Takkan kita nak tulis kat Facebook, suamiku panas baran tapi pandai bagi makan. Tak payah tulislah muslimat. Kan, sikit-sikit nak tulis, sikit-sikit nak tulis. I simpati dengan you. Husband I pun macam tu. I selotip mulut dia, baru dia senyap. Dah berganda-ganda pula dosa kat situ. Seronok berlaga-laga, seorang lagi komen. Aku bagi senang, bagi racun dia sedap. Berlaga-laga. Lepas tu buat tanda gelak kat situ. Akhirnya semua wanita sudah hilang hormat kepada suaminya sendiri. Dijadikan bahan gurauan. Ini sekarang dijadikan perbandingan. Dijadikan pertandingan. Suami siapa paling handsome, suami siapa yang paling sweet bila hari jadi dia. Allah, pelik-pelik. Mokcik-mokcik Bukit A ni jangan buat lagi tu. Buruk berbenar rupanya. Sekian dimaklumkan. Okey, faham Baik muslimat. Oleh itu orang yang enggan berjihad dan menghalang umat Islam daripada berjuang di jalan Allah adalah termasuk orang-orang munafik dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apa kena mengena yang Ustazah cerita? Contoh begitu begini ni muslimat. Kita sebenarnya gagal dalam suasana jihad. Hati yang penuh dengan mujahadah gagal. Kita rasa siapa yang paling hebat? Yang paling angkat berat 200 kg itulah hebat. Tak. Tapi nak angkat sejadah tak sampai 2 kg tak larat. Hari Ahad Ustazah cutilah sembahyang. Ada muslimat. Itu bukan orang yang sanggup berjihad. Tapi itu adalah orang yang enggan berjihad. Okay? Kita tengok At-Taubah 81. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Farihal mukhallafun bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Telah gembira orang-orang yang tinggal di tempat duduknya sepeninggalan Rasulullah dan mereka benci berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu keluar berjuang waktu panas. Katakanlah, api neraka Jahannam lebih panas daripada itu jika mereka mengerti. Surah At-Taubah, ibu-ibu faham kan? Surah yang tak ada bismillah. Tak dimulakan dengan bismillah. Muslimat dirahmati Allah. Okay? Ada ulama' kata makruh baca bismillah pada surah At-Taubah. Ada juga segelintir yang mengharamkan baca bismillah. Kenapa haram pula, makruh pula baca bismillah? Sebab nama bismillah tu memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Sedangkan surah At-Taubah ni banyak cerita tentang orang munafik. Cerita tentang peperangan, cerita tentang musuh-musuh Islam. Tak sesuai dimulakan dengan nama sucinya Allah. So, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bara'atum, bara'atu. Perkataan pertama dalam surah At-Taubah. Sebab tu ada mokcik-mokcik cakap surah Bara'ah. Ustazah Hacik kan kalau susah hati Hacik baca surah Bara'ah. Kan surah Bara'ah tak pernah aku dengar lah pula ni. Kan rupanya surah At-Taubah muslimat. Sama juga malam-malam Nabi suruh kita baca surah Tabarak Ustazah. Kan insya-Allah terhindar daripada azab kubur. Kan tak pernah pula dengar surah Tabarak. Sebenarnya bukan tak pernah dengar, kita yang jahil tentangnya. Okey, jadi sebenarnya itu adalah surah Al-Mulk, nama lainnya. Okey, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita faham ayat ni telah gembira orang yang tinggal di tempat duduknya sepeninggalan Rasulullah dan mereka benci berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Ini sikap orang munafik. Memanglah orang berjuang kena berkorban, muslimat. Apa yang namanya perjuangan mesti ada pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Kita nak A, muslimat, kita sayang B, tapi disebabkan kita nak A, kita kena korbankan B. Betul tak ibu-ibu? Nak anak pandai, hantar anak sekolah jauh. Bukan tak ada sekolah dekat, tapi yang dekat ni tak ada bidang ni Ustazah. Akak pun terpaksa lah jauh-jauh lah. Tiap minggu ni akak pergi ziarah. Minyak je berapa, tol je berapa. Kenapa ibu-ibu dirahmati Allah? Di situlah jihad.
Semoga Allah pandang muslimat dirahmati Allah. Jadi ada banyak yang perlu kita korbankan dalam jihad ni. Semoga Allah pandang itu sebagai satu ibadah. Tapi orang tak sanggup bersusah payah, tak sanggup berjihad. Itu sebab kadang-kadang muslimat kalau kami duk buat package umrah lah antara contoh cara nak memujuk. Muslimat yang mampu apa salahnya? Dia nak hotel dekat, bayar lebih sikit. Tapi yang tak mampu cukup-cukup je ustazah, acik tak apalah. Acik keluar pagi, balik malam lepas isyak. Yang penting acik dapat tengok Kaabah tu macam mana, dapat buat umrah sekali. Betul ni cik, ini 1 kilometer ni saya tak pernah buat lah muslimat. Kena naik bas, turun bas, tak apalah ustazah asalkan sampai. Contoh. Jadi kita ni rasa meruntun hati, ya Allah, sanggup dia ya Allah. Engkau pandanglah ini sebagai jihadnya ya Allah. Ini doa kita pada orang-orang macam tu. Sebab dia nak sangat muslimat dirahmati Allah. Bersusah payah. So pandang sebagai jihad. Jadi isteri yang hari ini diuji dengan macam mana sikapnya suami. Contoh muslimat dirahmati Allah. Jom susah payah kita tu dipandang sebagai jihad. Seorang tadi muslimah datang pada ustazah. 1.5 tahun ustazah, suami akak apa ke nama penyakit dia tu, tapi melibatkan otak lah muslimat dirahmati Allah. Sekarang bedridden sepenuhnya. Dia bercakap tapi sama sekali kita tak faham apa dia cakap. Nangis ni ustazah, doakan akak kuat. Siapa jaga kak dekat rumah? Saya lah ustazah. Ni setelah 2 tahun saya tak pernah dapat keluar rumah. Inilah anak saya datang, tak apalah, tahu ibu nak pergi masjid, jumpa kawan-kawan, ibu pergilah, kakak jaga sekejap. Terharu ustazah, seronok sangat dapat datang masjid. Orang lain pun macam tu cik, 2 tahun dah tak pergi masjid. Orang lain tu sengaja tak nak pergi, ustazah dah buka dah ni tapi sengaja tak nak pergi. Acik ni nak pergi ni, tapi sebab suami sakit. Ya Allah, hati dia terasa aku ya Allah kan. Terasa muslimat. Acik nak pergi ustazah. Dekat Masjid Al-Mustaqim Mampang lagi saya terkesan muslimat. Seorang makcik ni bawa suami dia. Allahu Akbar. Saya duk ingat siapalah dia pimpin, suami ambil kerusi, duduk paling dekat dengan pintu, dudukkan urut belakang. Saya kata siapa pula ni? Ustazah, acik tu memang istiqamah majlis ilmu. Tapi suami dia sakit. Masih bolehlah berjalan apa semua. Tinggal dekat rumah, dia pergi majlis ilmu, dia janji tak nak keluar, dia keluar pergi ikut postman lah, mana lah, semua ikut. Dia lupa. Lepas tu hilang, tak jumpa nak balik rumah. Jadi makcik ni start kereta, pergi majlis ilmu, dudukkan dekat tepi, minta izin ketua muslimat, dia tak kacau orang, tak ngurat-ngurat ni muslimat dirahmati Allah. Sebab dah memang uzur dah. Duduk diam dengan majlis ilmu saya. Ya Allah, betahnya seorang wanita macam ni ya Allah. Yang kita peliknya apa muslimat? Ikut pula suami dia tu. Tak tahulah kok kena cubit dulu ke, kena rotan dulu. Ikut, kalau tak ikut kena. Tapi baik muslimat dirahmati Allah. Macam atuk-atuk kita lah. Kan dengar agaknya sebab isteri dia nak pergi kan. Dia tak nak nyusahkan, isteri dia risau. Jadi muslimat yang lain biasa ustazah dia datang majlis ilmu. Isteri dia bila habis je ustazah wabillahi taufik wal hidayah, dia bangun pimpin suami dia pelan-pelan bawa masuk dalam kereta. Masya Allah mujahadahnya. Saya bila tengok ya Allah, engkau syurgakanlah suami isteri tu ya Allah. Kita tak tahu di sebaliknya apa dia bersusah payah. Anak-anak muslimat dirahmati Allah mungkin dah duduk lain. Nampak ayah sihat, bukan berak kencing atas katil pun. Cuma ayah lupa-lupa. Tapi yang bermujahadah siapa? Maknya. Mak yang kenal suami tu macam mana. Subhanallah. Inilah indah yang orang-orang muda tak dapat. Patutlah sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah ni nak dapat macam mana muslimat? Bila kita dah tua lah. Cik sayang tak dengan pak cik? Dan laki aku sayang lah juga. Macam tu. Macam tak berapa nak sayang. Tapi bila demam kita ambilkan ubat. Nah bang, ni air suam, ni air sejuk. Ni yang pink ni ubat pagi tau bang. Tak faham juga, tersyasyul diambil. Kita pun tunggu, suapkan satu persatu. Ya Allah, ini satu mujahadah muslimat. Sebab ada orang yang tengok rancangan dengar episod berapa hari tu. Seorang pakcik kan. Saya ni berpisah di usia senja. Apa entah tajuk dia kan, dia berbagi. Berpisah di usia emas ni sebab isteri saya kata kena jaga orang tua ni sakit. Saya bukan nak sakit ustazah. Kan bukan kita nak sakit. Rupanya dia tak bebas, tak boleh ke sana sini. Lepas majlis ilmu tak boleh ngetih. Alamak, tantah anak murid aku, isteri dia ni selalu macam tu kan muslimat. Jadi dia kata susah jaga suami sakit. Kita bila dapat ilmu macam tu balik, ya Allah bang, tadi saya insaf sungguhlah belajar. Dah mula dah muslimat. Habis ceramah dekat masjid, ceramah pula kat pasangan.
Dia ceramah kita habis tu nanti kalau abang tua macam mana itulah. Rasa macam tak sanggup juga tapi abang doa je lah. Macam itulah muslimat. Terus terang je kita ni. Tapi sekarang ni kita kena bersiap sedia. Sebab saya belajar daripada makcik tu. Boleh rupanya bawa pergi masjid. Abang nanti kot tua-tua. Kalau misal kata saya ceramah sihat lagi, abang duduk sebelah tu. Jangan ngorat makcik-makcik pula kan. Duduk gelak dengan ustaz. Sebab kita tak tahu kita tua macam mana. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Mesti ibu-ibu pun ada ujian yang kita tak tahu. Tapi makin tua, sayangnya tu bukan macam masih muda dulu ustazah. Sekarang kita fikir, ya Allah inilah dia kan. Yang zuriat keturunan aku hasil daripada dia. Macam mana marah, macam mana tak suka pun itulah antara jihad yang semoga Allah pandang untuk kita. Subhanallah muslimat. Bukan mudah nak mempertahankan rumah tangga sampai ke saat ini. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi anak-anak sekarang Allah, tukar suami lah, ibu suami ni tak best lah. Tukar yang lain lah. Kau ingat apa beli baju kat pasar raya ke apa? Tak boleh suka-suka sebab mereka tak sanggup untuk berjihad. Ini baru cerita rumah tangga sendiri. Belum cerita tentang agama Allah yang kita sibuk nak memperjuangkan sampai ke akhir hayat kita insya-Allah. Okay? Surah At-Taubah 94. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. Mereka meminta uzur kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang. Ini cerita tentang peperangan lah. Betapa tadi PL-nya orang munafik. Kalau musim panas, dia kata nantilah. Bila dah musim sejuk, aku ikut Nabi berperang. Bila dah musim sejuk, nantilah. Musim panas, aku ikut Nabi berperang. Tak sama ke muslimat dirahmati Allah? Nantilah. Bila masjid dah buka, aku gilah masjid. Sekarang dah buka, nantilah. Bila soft dah rapat, aku gilah masjid. Ada je muslimat. Bila dah rapat pula nanti, tak seronok lah pula rapat-rapat. Tunggu PKP lah pula sembahyang jadi imam kat rumah. Bini kata bohong ustazah, 2 tahun PKP tak pernah lagi jadi imam kat rumah. Dan ada je alasan. Nak buat macam mana muslimat? Orang yang beralasan adalah orang yang bermalas-malasan dengan agamanya. Okay? Jangan kamu minta uzur. Kami sekali-kali tidak percaya kepada kamu. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kami tentang perkhabaranmu. Orang munafik ni orang kenal. Sampai AJK masjid kata, dia tu cakap je ustazah, tapi rapat soft ke tak dapat soft ke. Memang kami kenal dah, memang dia tak datang. Cakap je banyak dekat masjid. Cakap je banyak dekat Facebook. Bukalah. Dah buka tak datang-datang. Ibarat macam itulah muslimat. Okay? Saya minta maaf yang dengar secara dalam talian. Bukan menyindir sesiapa muslimat. Tapi cek diri kita sendiri. Ada tak sikap macam tu? Okay, jangan sampai kita bersikap macam tu muslimat dirahmati Allah. Sebab orang tak tahu niat kita ketika bercakap macam tu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Macam sekarang orang tanya, ustazah, sampai bila SOP baru ni dalam mengerjakan umrah ni ustazah? Saya tak tahu nak cakap sampai bila. Ustazah bagi tahulah, saya nak daftar nanti yang dah tak ada SOP macam sekarang ni. Saya memang tak tahu. Kalau tahu senang. Kalau tahu senang, kita tutup je lagi office ni bang. Tunggu COVID betul-betul reda nanti. Tak tahu muslimat. Jadi jangan buat-buat tak tahu. Sebab kita memang tak tahu. Tahu ke tahu ni? Kan? Berapa banyak tahu ustazah ni nak cakap ni. Maksudnya ada orang buat-buat tak tahu. Padahal dia tahu dah. Buka dah ke masjid? Bukan tutup ke? Padahal dah buka lama dah. Kan muslimat? Boleh dah ke pergi umrah? Orang kata pergi umrah ni sekali je kan sekarang. Orang balik boleh je pergi berulang-ulang kali. Cuma renyah sikit lah. Dah lepas balik umrah selesai ni kena isi lagi iktamarna. Nak isi borang. Dah isi borang tu tengok warna merah ke, warna hijau ke, warna kelabu. Kalau warna hijau boleh isi. Okey pukul 3 petang hijau lagi nak isilah. Tiba-tiba dah isi 50 orang satu grup. Yang dapat ni 20 orang je. 30 orang tak dapat. Tak payah nangis. Nanti pergi grup yang pukul 5 petang pula. Mungkin begitu untuk umrah kedua, ketiga. Tapi kalau umrah pertama ni, mereka masuk satu grup elok. Semua Alhamdulillah dapat masuk. Muslimat dirahmati Allah. Jadi renyah sikit. Bukan macam dulu. Suka hati kita je nak masuk, keluar sebagainya. Tapi nampak lebih terkawal. Yang duduk dekat dataran Masjidil Haram tu hanya orang yang pakai ihram yang buat umrah. Dan orang yang wheelchair muslimat yang paling dekat dengan Kaabah. Jelas tak kita? Ustazah boleh tak pergi umrah sekarang? Saya nak pakai wheelchair je biar dekat dengan Kaabah.
Allah tahu kita membohong muslimat. Kalau dulu wheelchair yang paling jauh, sekarang wheelchair yang paling dekat. Subhanallah. Saya sampai berdoa pada Allah, grupnya ada OKU, grup depan kami nak bawa ada OKU, insya-Allah Tuhan, semoga dengan kita membawa orang macam tu mudahkan urusan kita. Rupanya betul. Lagi kita bawa orang cacat, lagi polis tu siap panggil-panggil lagi, mai-mai duduk depan. Sampai ustaz tu, yang ada lagi tak orang cacat kita bawa kan? Pula dah muslimat. Sebab macam Allah mudahkan. Kita nampak mereka macam hina, tapi sebenarnya Allah mudahkan. Allahu Akbar. Baik. Terakhir kita tutup, subhanallah. Atas sudah baca ke belum dah kan? An-Nisa 95 ayat terakhir. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Tiadalah sama orang yang duduk di antara orang-orang mukmin, orang beriman, dengan orang-orang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kecuali orang yang ditimpa kemelaratan. Masya Allah, sebab itu saya suka guna bahasa macam mana seseorang itu belajar bangkit kerana dia merasa sakitnya jatuh. Betul muslimat? Sebab tu kadang-kadang saat paling buruk berlaku dalam hidup kita, bila kita fikir balik, itulah titik mula kita membina kejayaan. Faham muslimat dirahmati Allah? Kan? Bila kita flashback balik, ibu-ibu dirahmati Allah, Allah ustazah, akak dulu bersalin anak bongsu tu. Perit ustazah, suami tak ada kat sini belah, tapi akak dalam pantang itulah akak bekerja, akak buat ni semua. Akak ingat lagi, kat situlah mulanya akak ada gerai nasi lemak. Dah ada 10 cawangan dah sekarang ni. Muslimat, susah payah kita tu sebenarnya Allah sedang keluarkan kita daripada zon selesa untuk merasa kesenangan. Kat mana kesenangan tu? Mungkin bukan kat dunia, tapi Allah nak beri kesenangan di akhirat. Syaratnya muslimat dirahmati Allah, yang kita korbankan, yang kita juangkan itu adalah di kalangan harta dan jiwa. Itu yang kita nak sebut. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwal, harta, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Masya Allah, biasalah kita hidup berkorban. Untuk apa kita korbankan harta? Untuk apa kita korbankan jiwa? Untuk apa pengorbanan ini? Tanda kita berjihad atas jalan-jalan Allah. Kalau kita enggan berjihad, enggan bersusah payah, termasuklah kita pada kategori yang ke-21 ini. Okay? Inilah yang Allah nak sampaikan kepada kita, yang Rasulullah nak sampaikan kepada kita, yang penulis kitab ini himpunkan 50 ciri munafik. Kita sampai habis kepada bab yang ke-21. Semoga satu pun tak sangkut pada kita. Tapi macam ada je 21 ni, ada je sikap saya ni ustazah. Sama-sama kita padam, sama-sama kita buang. Sebelum datangnya ajal maut yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita tak nak mati sebagai orang munafik, tapi kita nak mati sebagai orang yang beriman, insya-Allah. Okay, moga pertemuan kita di bulan depan Allah izinkan untuk kita sambung bab yang ke-22. Ampun maaf zahir batin, moga Allah redha pada kita, Allah hapus dan ampunkan segala dosa-dosa kita. Kita bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din. Wahai Allah, beri kami faqih, beri kami faham dalam agamamu. Engkau satukan, eratkan akan hati-hati kami berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaanmu. Kami pohon ya Allah, andai engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah, kami redha bertemu denganmu dan engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi